Kitab Zuhud. Ini kitab Zuhud. Adalah kitab-kitab hadis ni dia ada. Kitab Zuhud. Ini kalau nak kiranya Kitabur Riqaq satu lagi. Riqaq tu menyebabkan jadi hati kita tu jadi sayu, jadi sedih, jadi lembut, jadi rasa kecil hina, tak ada kapok rasa. Itu Kitabur Riqaq. Kalau di luar daripada kitab hadis ni, ni lah orang buat suku, orang panggil kitab tasawuf. Dalam hadis tasawuf dia duduk sini, dalam Kitabur Riqaq dan Kitabur Zuhud. Dalam hadis hak dalam tasawuf, hak dalam gapo, puncanya ambil sini juga. Kalau lari daripada hadis tak boleh pergi. Lari daripada hadis dia kena. Tak ada lari daripada. Kalau lari daripada ni boleh jadi punah. Boleh jadi melencong pergi ke lain lah. Tak kena sebagaimana yang dikehendaki. Jadi ada jaminan sebenarnya kalau kita tak belajar tasawuf sekalipun, hak hakikat, inti sari, inti pati tasawuf tu ada betul dalam hadis. Bahkan hak dalam hadis lah asalnya. Orang kata tasawuf gua ambil sini juga. Sebab tu bila Nabi SAW kata, aku tinggal kepada kamu dua perkara, Quran dan sunnah dia, Quran dan hadis. Dia tak sebut hal lain. Kalau hak lain tu perlu setara mana pun, dia sudah ada dalam ilmu akidah kau gitu. Ilmu gapo, dia sudah ada dalam ni. Jadi mana selamat tu kalau bukan hak ni pun tak apa dah sebenarnya. Jadi kalau ada orang kata tak sempurna lagi, tak boleh, kita tak benar Tuhan lah, tak sempurna iman lah, kalau tak belajar ilmu lain, suku sakat sebagai sesuatu yang mesti, dan benda tu tak ada dalam Quran, tapi suku sakat itu tak benar tu, tak benar lagi tu, dia tak ada tu. Jamin keselamatan kita tak sesat. Quran ada sunnah setakat ada dalam itu hak perlu pun. Kalau lebih lagi daripada tu banyak tak perlu dah. Kadang-kadang menyebabkan manusia ni jadi lagu lain pula. Jadi lagu lain. Itu Kitab Zuhud. Dan Imam Nawawi tak ada bicara panjang. Mukaddimah ke apa tak ada. Dia tu begitulah. Bukan kitab lama lah gitu. Tapi untuk ringkasan lah kita sebelum masuk baca hadis dia tu, ringkasan rasanya menarik. Kitab Syarah Muslim tak usah lagi ni, Takmilah Fathul Mulhim ni, dia ada sebut sikit sepanjang. Rasanya boleh sebagai panduan dahulu untuk sebelum kita pergi jauh. Hari Kitab Zuhud. Kalau kira Kitab Zuhud ini, ulama-ulama hadis buat kitab suku banyak ni. Antaranya Kitab Zuhud yang ditulis oleh Waqi' bin Al-Jarrah, Abdullah bin Mubarak. Imam Ahmad sendiri pun ada kitab dia nama Kitab Zuhud, Hannad bin Asari. Tapi cara ulama-ulama hadis ni bila dia tulis pasal zuhud, pasal kapot, dia tak ada benda lain, dia ambil hadis saja. Hadis saja. Bicara pasal zuhud, pasal kapot, bukan ulama hadis, yang oleh hadis saja, kita campurkan lagi. Itu bezanya. Kalau kita lain misalnya tasawuf, dia campur pendapat tu pendapat ni, banyak daripada yang tidak salah, memang molek pun sebenarnya untuk perkembangan ilmu tu tidak salah. Cuma jadi campur dengan orang lain, tidak ada saja. Kalau Kitab Zuhud Demon ini asasnya hadis. Mungkin dalam semua kita jadi ada sikit sebanyak asar gapo tu atau adalah zuhud dari segi bahasa makna dia nya kurang minat, qillatul raghbah, kurang minat, itu asal makna dia dari segi bahasa. Jadi zuhud terhadap dunia maksudnya kurang minat terhadap dunia. Jadi dari segi bahasanya zahada fihi, zahada zahida zahuda boleh berlaku. Fihi zuhdan wa zahadatan raqiba anhu, mana dia tidak suka, tak minat kepada sesuatu tu. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa kanu fihi minaz zahidin, mereka tak berminat kepadanya, yakni kepada Yusuf yang dijual di pasar, dijual hamba seperti itu, tak ada orang minat pada masa itu. Tak apalah. Zuhud dalam istilah, zuhud dalam istilah cara maksudnya
tak minat kepada dunia dan cenderung hati kepada akhirat. Mana tidak cenderung hati kepada dunia, cenderung hati kepada akhirat. Tak apalah, kita ambil dia reka-reka. Nak zuhud ni, dia benda tu dia kena ada juga, menarik juga. Kalau tak menarik langsung, orang tidak zuhud panggil. Misalnya kita tidak minat kepada batu, tanah, apa tanah tu orang pakai tau. Nah, untuk pakai tanah untuk jadi milik suku tu. Untuk pakai. Kita tak sedia. Kalau kita tak sih betul tidak panggil zahid. Tu. Zahid ni maknanya tak sih pada benda yang memang orang nak juga. Memang hati tu tertarik juga kepadanya. Tiba-tiba dia buat, dia tinggal. Kalau dia reka-reka cerita ni, Imam Ahmad dalam kitab dia Abu Zuhud, dia sebut zuhud itu ada 3 bentuk, 3 macam, 3 bahagian. Yang pertama, meninggalkan benda haram. Ini zuhud orang awal, kata dia. Meninggalkan benda haram. Zuhud anda meninggalkan dunia. Tinggal mana dunia? Hak haram. Hak halal tak tinggal. Hak halal tu pakai nak kapur. Tinggal benda haram. Ini paling rendah ni. Kena ada ni. Ini zuhud orang awal. Yang kedua, meninggalkan hak tidak, lebih daripada keperluan. Daripada benda halal juga, tapi lebih daripada keperluan. Ini zuhud khawas orang panggil. Zuhud orang yang kelas istimewa sikit di sisi Allah SWT. Ada kelebihan orang lagu ni. Yang ketiga, iaitu meninggalkan segala apa yang boleh menyibukkan kita daripada mengingati Allah. Apa saja pun tak boleh mengganggu kita daripada ingat kepada Allah, daripada ikut cara Allah, kita tinggalkan. Ini zuhud al-arifin. Zuhud al-arifin, orang-orang arif. Zuhud yang pertama tu wajib, kata dia. Semua kena ada tu. Zuhud yang pertama yang meninggalkan hak haram. Setiap orang Islam wajib kena jaga diri dia. Zuhud yang peringkat yang kedua tu, walaupun elok, benda tu tertentu ya, bukanlah wajib, molek, tetapi boleh dikatakan darjat yang pertama tu tidak dapat dicapai kecuali dengan ada yang kedua. Dengan ada hak yang kedua. Kerana orang yang terlalu sibuk duduk kejar benda hak lebih daripada keperluan dia tu, dia boleh jadi akan terlibat dalam hak haram. Boleh jadi terlibat dalam hak haram. Dengan sebab tu, untuk menyempurnakan yang pertama tu, dia kena ada juga yang kedua tu. Dia ada kait yang kedua. Darjat yang ketiga tu baru dapat dicapai oleh seseorang apabila 2 darjat yang pertama tu sudah mantap, sudah ada di dalam diri dia. Barulah dia capai yang ketiga. Dan benda ni boleh diusahakan. Bukan kata tak boleh, tak mungkin nak dicapai. Tak boleh, kita ikhtiar, kira. Ibnul Qayyim dalam kitab dia Madarijus Salikin, dia sebut orang-orang arif, orang-orang yang kenal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ijma' tentang zuhud itu apa makna dia. Zuhud itu makna safarul qalb min watanid dunya wa akhdhuhu fi manazilil akhirah. Mana seorang tu dia merasa dalam hati dia, dia sedar dia di dalam perjalanan daripada negeri dunia menuju ke akhirat. Menuju ke akhirat. Bila begitu, dia carilah persiapan apa yang perlu untuk akhirat daripada dunia ni. Jadi hak berkait dengan zuhud, benda hak kita kena tinggalnya, hak kena beringat, kena jaga dirinya, 6 perkara. Kalau selagi tak jaga 6 perkara ni, seseorang tu tidak ada zuhud pada dia, tidak boleh jadi zahid. Yang pertamanya harta. Yang kedua, iaitu gambaran benda-benda dunia ni lah, benda-benda yang menarik. Yang ketiga, kedudukan. Yang keempat, orang, manusia. Yang kelima, jiwa, nafsu, diri sendiri.
Dan yang keenam, segala sesuatu selain daripada Allah. Segala sesuatu selain daripada Allah. Jadi nak kaya, mana kena jagalah ni. Kena jaga ni. Mana kalau mengikuti mereka Imam Ahmad sebut tadi tu, sekurang-kurangnya yang pertama tu kena jaga. Ada. Barulah orang panggil zahid. Kalau dia tak cara ala haram, mana tidak zahid lagu tu. Zahid biasa, mereka asas pun tidak ada pada dia. Dan kalau dia meningkat seperti kata tadi, dia qalbih lah. Begitu juga kedudukan pakak apa, duduk nak jaga sangat tu, saya sangat minat sangat, nak sangat. Siapa jalan yang tak betul pun boleh kita lalu juga untuk mendapat benda tu. Tu jauh dah tu. Mana orang yang zahid ni dia ada, tak terikat hati dia nak tu. Tak terikat hati dia nak tu. Bahkan dia boleh tinggal tu. Sekiranya dia berjaga dengan kehendak Allah dan kehendak Rasulnya. Tu anaknya. Begitu juga manusia ni orang ramai, dia boleh tinggal kan. Boleh tinggal. Bukan kata tak boleh tinggal kan. Kalau sekiranya orang nak kehendak ramai berjaga dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan kehendak Rasul, dia boleh tinggal. Diri dia, nafsu pun dia boleh tinggal juga. Jadi hakikat zuhud mana tinggal nak kaya. Tinggal nak kaya. Kalau sekiranya boleh mengganggu perjalanan dia menuju kepada Allah. Dan ini bukan bermakna tak boleh milik dunia. Bukan bermakna tak boleh milik dunia. Cuba tengok Nabi Sulaiman, Nabi Daud kata dia, ni yang paling zahid di zaman dia ni. Padahal berapa harta dia kan. Di dalam kitab dia sebut bukan bermakna zahid tu tidak memiliki dunia. Kadang-kadang seorang yang zahid itu dia milik paling banyak lebih pada orang lain dunia, tapi hati dia tidak terikat dengan itu. Tidak jadi kita kata kalau hilang pun babak lah, kita kata jadi gila lah, nak bunuh diri, jauh sekali itu. Ada benda tu, tapi dia tidak terikat hati dia. Terikat pun hati dia di mana tu, dia ada kaitan dengan Allah, untuk nak buat pahala, untuk nak buat kebajikan, untuk sesa. Hak tu kalau ada milik tak apa. Lepas tu padahal kita tahu harta dia sebanyak mana, milik dia sebanyak mana, milik Nabi Sulaiman, Nabi Daud kan. Tak boleh lawat lah. Isteri dia selama mana kita tahu. Zahid hati, zahid ni sifat hati tu tak terikat dengan hati. Nabi kita SAW ni nak paling zahid sekali, dia ada 9 orang bini. Zahid dia 9 orang bini. Bukan makna zahid ni makna tak bini, tak nikah, tak kena tak lagu tu. Panduan kita yang ni tempat rujuk kita. Jadi kalau ada ahli mana-mana tarekat, ahli tak sahabat kau apa, duduk seru orang, duduk ajak orang, paling baiknya tak menikah, tak kena. Kononnya zahid dengan cara tak kena tu. Zahid cara orang lain kan. Cara Nabi bukan gitu. Cara Nabi Ali bin Abi Talib, Abdurrahman bin Auf, Zubair, Uthman kata, ni orang-orang zahid lah. Kau jangan kita ingat dia tidak zahid ni. Walaupun hartawan, jutawan, bilioner pun. Padahal sebanyak mana kita tahu harta ni. Kaya benar lah dia ni. Zahid tu jangan kita ingat sahabat-sahabat dia tidak zahid. Hasan bin Ali radhiyallahu anhu zahid, ada disebut apa lagi. Abdullah bin Al-Mubarak, imam yang zahid, tapi orang semua tahu dia kaya raya, harta banyak. Zahid. Ni zahid nak bawa, kita nak bawa lagu ni. Zahidnya tidak menolak dunia, tapi tidak terikat hati dia dunia. Gitu. Dia ada pakak, dia ada harta, dia ada kapal-kapal tadi, dia tidak terikat hati dengan dunia. Nak jadi lagu tu lah. Begitu juga Laith bin Sa'ad, ni masyhur imam orang Mesir ni zaman itu. Imam Zuhad, padahal dia harta dia sebanyak mana. Kalau kita ni jutawan, Laith bin Sa'ad antara ucapan yang terbaik berhubung dengan zuhud ini, antaranya ialah kata-kata Hasan Basri dan lain-lain. Ni orang-orang sufi lah, orang panggil orang-orang sufi. Apa dia kata? Ni orang sufi hak betul. Dia kata bukan zuhud terhadap dunia itu
berarti mengharamkan yang halal. Wala idha'atul mal, dan tidak juga berarti mensia-siakan harta benda, tidak memberi nilai yang sepatutnya kepada harta benda, bukan gitu. Tetapi maksud saya ni, dia lebih yakin kepada apa yang ada di tangan Allah lebih daripada dia yakin terhadap apa yang ada di tangannya. Tu Zahidnya lebih yakin kalau dia ada tangan dia tu, dia lebih yakin lagi ada di tangan Allah. Tu Zahid tu lebih yakin Allah daripada dia ada tangan dia. Dan dia berasa kalau musibah yang menimpa dia tu, kalau dengan sebab musibah yang menimpa dia tu dia boleh pahala, maka dia lebih nak untuk lagi, dia lebih gembira. Bukan nak cari penyakit, bukan nak suruh sakit, dah. Tapi kalau sakit, sekiranya dengan sakit tu Tuhan menaikkan darjat dia, Tuhan beri pahala kepada dia, dia mengalu-alu bukan sakit, bukan cari. Kalau dah berlaku, dia sabar, dia boleh menghadapinya, dia berasa tenang. Sebab apa? Hak Allah lebih berharga lagi, lebih bernilai lagi, lebih berarti lagi daripada hak dunia. Tu dia duduk situ, dia lebih suka daripada tidak dapat ujian, tidak dapat susah. Kalau dapat susah, dapat benda tu, dia lebih bahagia lagi. Itu orang Zahid sebenarnya. Ini bermakna hakikat Zahid itu tidak menafikan seseorang, tidak bermakna seseorang itu tak boleh memiliki dunia. Hakikatnya ialah hati itu tidak terikat dengan dunia. Dunia itu kan tadilah pangkat, kedudukan, harta benda, gapo semua, tak terikat hati dia, dan tidak melekakan dia, melalaikan dia daripada mengingati Allah dan mengingati akhirat. Itulah Zahidnya. Dan seseorang manusia itu sentiasa mengutamakan, melebihkan akhirat daripada nikmat dunia. Dia nikmat setara mana, sedap setara mana pun dunia, tak ada apa dia sebenarnya nak banding dengan Allah cadangkan untuk kita dalam syurga. Dia sentiasa faham jeli romon. Itu nama Zahidnya. Bukan makna dia tidak boleh mewah. Nabi SAW tu dia etikaf tu, kita kata dalam masjid. Orang usul katil dia waktu tu, katil lembek apa lagu tu. Itulah Zahid Nabi ni. Bukan Zahid Nabi ni tak pakai katil, tak pakai lembek, tidur atas tingkat lasuk saja, bukan betul Zahid Nabi. Etikaf tu etikaf, tapi kadang-kadang selesa cara dia gitu. Bukan kata tidur atas tanah gitu, atas semin, dia tidur atas katil. Orang pergi apa lembek situ. Tu etikah dia. Mustahil etikah nak ibadah. Daripada sini kita dapat lihat perbezaan di antara konsep zuhud dengan konsep rahbaniyah atau kepadrian, kependitaan di dalam agama-agama lain seperti Yahudi dan Nasara. Sebab rahbaniyah, kepadrian, kependitaan itu bermakna meninggal dunia semua sekali, tasik dunia, tidak molek dunia mengganggu untuk akhirat. Tu ada pun zuhud, dia bukan makna gitu. Makna dia seseorang itu lebih hati dia tu terpaut kepada akhirat, kepada ganjaran Allah di akhirat daripada hak dunia. Lebih terpaut hati dia itu. Dan harta benda dunia ataupun kelebihan dunia tidak melekakannya daripada berusaha untuk akhirat. Itu zuhud. Lepas tu nampaknya kita sekali lagi mana ni. Ada sikit lagi sikit lagi kita sikit lagi. Kalau kita tengok contoh-contoh ulama dulu, orang panggil tu Zahid lah. Orang panggil Zahid. Misalnya Sufyan Ats-Tsauri, ini Zahid ni. Kalau kita baca dalam kitab-kitab dia sebut Zahid, salah seorang Zahid. Dia makannya pada waktu dia semua, makan sedap-sedap semua dia. Dan dia makan kalau buah kan, dia kapuh dua, bukan sesuatu sebutir-sebutir, dia kapuh dua makan.
Itu Zahid. Tidak kata akhirnya abang dia makan kecil sikit dah. Dalam perjalanan dia bawa semua faludhat ni tak ada tempat kita. Kalau di Pakistan, di negara Arab ni ada, dia panggil faludhat. Kalau sekarang ni kalau tengok dalam internet tu tulis faludhat, yakin sampai cara nak buat bagaimana. Ni minuman mewah, minuman mewah, sedap lah. Dia bawa sekali dengan dia jalan mana-mana pun, tuan tu makan minum tu mewah, mahal lah dia. Ibrahim bin Adham terkenal tu, ahli sufi yang terkenal, orang kata Zahid, dia makan sedap-sedap, kadang-kadang dia makan, tidak kata tinggal langsung sedap tu. Ayam kecil ke, ayam bakar ke, gapo ke tak ada, bukan tinggal makan belakang. Dia kata apa? Dia kata kalau kita dapat makanan yang sedap, kita makan semua rijal, aklan rijal. Idza wajadna akalna rijal, aklan rijal. Bila kita dapat makanan, kita makan semua kan lelaki hak segar. Lalu mana? Hak segar. Hak segar ni tak hak gagah, hak sihat. Hak selera kuat dah. Ada. Kita makan. Bila tak ada, kita sabar seperti sabar rijal juga. Kata dia. Gitu. Kalau tak ada, sabar. Boleh tidak kata jadi gelisah. Apa ni tak betul jalan jadinya kecek tak betul. Ada. Tenang sebabnya. Kalau tak ada pun dia sabar. Kalau ada, dia makan. Pasti dia bersyukur kepada Allah SWT. Tak apalah. Jadi kita bacalah sahadis malam ni. Baca sahadis dia sebut, iaitu daripada Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, dunia ini adalah penjara orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Itu hadis. Mula-mula sekali dia start dengan itu. Jadi Imam Nawawi yang sebut kepada dia, maknanya orang mukmin ini terpenjara dalam dunia sebab dia banyak perkara kena tahan dalam dunia ni. Keinginan dia terhadap benda-benda yang halal tak boleh, benda-benda yang tak boleh tak boleh. Dia dibebani dengan apa nama ni, agama, suruh taat, suruh buat Allah SWT suruh, Allah SWT suruh apa tu, walaupun berat susah tu buat semata. Bila mati dia rehat, tenang dia daripada semua itu, dah dapat nikmat Allah SWT yang berkekalan dan yang betul-betul baguslah, yang betul-betul. Ada pun orang kafir, kalau dia dapat dalam dunia ni apa-apa pun hak tu dah suka dia je. Bila dia mati dia habis. Jadi kita nak sebut, ada dalam kitab ni dia ada sebut perkara yang menarik, apa dia dalam kitab Sirajul Muluk. Sirajul Muluk, dia kata ada seorang Yahudi, dia pendeta Yahudi lah, pakaian dia pucupai sampai gitulah, muka orang sebut kan, orang Zahid. Cara dia tengok seorang fakih, orang Islam, orang alim, comel pakaian, kemah pakaian, dia pun kata, tidakkah kamu meriwayatkan daripada kamu, dari Nabi kamu, bahawa dunia ni penjara orang mukmin dan syurga untuk orang kafir? Lalu mana kamu? Jadi terbalik dan ni hak Nabi kata syurga untuk orang kafir, aku yang kadang begini. Kamu kata tu penjara untuk orang mukmin, bukan main, hebat dia pakaian, mahal gitu, mau cantik menarik gitu, mau ke lagu mana? Jadi cuma tengok besok kita ni patut jadi gini. Jadi orang alim tu pun kata, dia kata kamu kalau belah mana-mana pun, kalau kamu mati, kamu akan menghadapi azab yang Allah SWT sediakan untuk kamu. Kok mana-mana pun, kalau kamu hidup dalam dunia ni senang, kau tak senang, kau seksa, kau kamu susah, kamu akan rasa dunia duduk syurga untuk kamu. Kamu akan rasa ketika tu dunia ni, apa pun keadaan kamu, dunia syurga untuk kamu. Kamu akan rasa. Aku pula kalau aku mati, kata dia, dah pergi
menerima apa yang Tuhan sediakan kepada aku berupa nikmat-nikmat yang begitu banyak, aku akan sedar, aku akan tahu pada masa itu bahawa dunia ni dulu untuk aku penjara. Jadi penjara pada orang mukmin bukan bermakna dia nak suruh hidup susah, tak boleh mewah. Dah. Kalau kita hidup dalam dunia dulu mewah, kita akan kisah lebih lagi. Hak dulu tu kita akan rasa macam penjara. Kita mewah, hebat setara mana dalam dunia. Kita pada kita orang di sini, kita akan serah itu. Kita walaupun kita duduk dalam istana pun, kita makan setak mewah, pakaian dengan kedua apa mewah. Bila kita pergi ke akhirat, kita rasa macam penjara dunia dulu. Orang kafir, kalau dia hebat setara mana pun, apa pun dalam dunia dulu, ataupun dia susah lah, apa kenana dalam dunia dulu, bila dia jumpa dengan azab Tuhan, dia akan merasa hak dunia dulu tu syurga kepada dia. Jadi itulah maksud hadis Nabi. Jadi itu maksudnya. Bukan makna di sini kata dunia untuk orang kafir, jadi kita tak secara ke dunia. Nabi apa nak berbuk dengan orang kafir? Bukan itu. Tak kena tu pakai lagu tu. Cuba baca model kitab ulama-ulama muktabar, ulama-ulama yang maju bawa umat kepada kemajuan, kepada tamadun. Nak tamadun dia kena cara ke dunia. Kalau tidak boleh menempuh tamadun. Tamadun apa dia kalau tinggal dunia nanti. Jadi cuba tengok, faham model. Jadi benda ni tidak kata mengganggu, menyekat kemajuan, tak ada. Bahkan lagi molek. Orang ni tak buat, kita tak buat dulu lagi benda tak boleh untuk kita. Terhendak dengan sendiri dulu lagi. Tu baguslah lagu tu. Jadi dunia sijnul mukmin wa jannatul kafir. Setengah-setengah orang dia salah faham daripada hadis ni, dia buat kesimpulan jadi kita tak boleh lebih mewah daripada orang kafir, kena kurang semua daripada orang kafir. Sebab dunia ni penjara untuk kita, tak kena lagu. Bukan cara zuhud, cara Nabi lagu tu. Saya tengok Nabi kat lagu mana Zahid dia pasal negeri jatuh ke tangan Islam tu. So negeri jatuh tak apa maknanya. Dunia tak sekali isi dia, hasil bumi dia tu jatuh lah, boleh ke tangan orang Islam lah. Itu mana zuhud tu. Mana lagi zuhud yang lebih baik daripada kita kena ikut. Sebab tu kalau ikut hadis model, tak ada apa, tak ada menghalang kemajuan sikit pun. Bahkan sebenarnya hak ni mendorong kita memajukan dunia lagi, umat Islam. Jadi sekarang tu pada itu dia. Wallahu a'lam.